Babul ard yusibuhal baul. Ini bab tanah terkena air kencing. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa ada seorang Arab ulu, ada seorang ulu Arab ataupun ada seorang ulu telah masuk ke dalam masjid. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Dia pun bersembahyang. Ibnu Abdah berkata, raka'atain, 2 rakaat. Yani Arabi itu bersembahyang 2 rakaat. Kemudian dia berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan engkau rahmati bersama kami kepada sesiapa pun. Yani selain daripada kami berdua. Nabi SAW terus bersabda, laqad tahajjarta wasi'an, sesungguhnya engkau telah mempersempitkan sesuatu yang luas. Kemudian tak lama kemudian orang itu pun kencing di satu penjuru masjid. Fa asra'an nas ilaihi, orang ramai bersegera pergi kepadanya, tetapi mereka dilarang oleh Nabi SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu diutuskan untuk mempermudahkan, bukan kamu diutuskan untuk menyusahkan. Bukan kamu diutus untuk menyusahkan. Tuangkan satu timba air ke atasnya, ataupun Nabi SAW bersabda, dhanuban mimma, satu baldi air. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin, katanya ada seorang Arabi, seorang ulu bersembahyang bersama Nabi SAW. Dengan kisah ini, yakni Abdullah bin Ma'qil meriwayatkan kisah ini. Qala fihi, dia berkata dalam hadis ini, wa qala, dan dia bersabda, yakni Nabi SAW, yakni baginda SAW bersabda, khudhu ma bala alaihi minat turab, ambillah tanah tempat yang dikencing oleh orang itu, fa'alquhu, dan kamu buangkannya, dan kamu tuangkan di tempatnya air. Qala Abu Daud berkata, ini riwayat ini mursal Ibni Ma'qil, kerana beliau tidak sempat dengan Nabi SAW. Bab suci tanah apabila kering. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, beliau berkata, Ibnu Umar menceritakan, kuntu abitu, aku selalu bermalam di masjid di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu aku masih lagi muda belia. Anjing-anjing pula kencing ke sana kemari dalam masjid, tetapi mereka tidak membasuh sedikit pun, mereka tidak mencurahkan sedikit pun air yang di tempat yang dikencing oleh anjing itu. Babun fil adza yusibudz zail, ini bab tentang kekotoran yang mengenai hujung kain ataupun bahagian bawah kain. Diriwayatkan dari siapa ni, Ummu Walad bagi Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahawa beliau telah bertanya, dia telah bertanya Ummu Salamah isteri Nabi SAW, katanya, saya ialah seorang perempuan yang selalu melabuhkan pakaian saya dan berjalan pula di tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah pun berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, kawasan ataupun tempat selepas tempat tadi akan menyucikannya. Diriwayatkan dari Musa bin Abdullah bin Yazid, dari seorang perempuan dari Bani Abdul Ashhal, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah,
inna lana tariqan ila masjid muntinah, jalan kami ke masjid kotor. Apa harus kami buat apabila hujan turun? Nabi SAW pun bertanya, bukankah selepasnya ada jalan yang lebih baik daripadanya? Perempuan itu berkata, ya, memang ada. Qala, Nabi SAW bersabda, fahadhihi bihadhihi, yang kotor itu akan hilang dengan yang ini, yang bersih ini, yang cuci ini. Babun fil adha yusibun na'al, ini bab kekotoran mengenai selipar ataupun kasut. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu memijak dengan kasutnya kekotoran, maka tanah akan menyucikannya. Satu lagi riwayat daripada Abi Hurairah juga sama maknanya, walaupun lafaznya berbeza. Idza wati'al adza bi khuffaihi, apabila seseorang memijak kekotoran dengan dua khufnya, dengan khufnya, fatahuruhuma at-turab, maka penyuci bagi kedua khufnya itu ialah tanah. Diriwayatkan ini seperti juga babul i'adah minan najasa takunu fi thawb, ini bab mengembalikan kerana kekotoran yang terdapat pada kain, yang terdapat di kain. Diriwayatkan dari Ummu Jahdar Al-Amiriyah, beliau telah bertanya Aisyah tentang darah haid yang mengenai kain. Maka Aisyah berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, wa alaina syi'aruna, di tubuh kami masing-masing ada pakaian sendiri, dan kami meletakkan di atas daripada kain masing-masing itu satu kain selimut. Yani kami berselimut dengan satu kain selimut. Apabila pagi Rasulullah SAW, ataupun pada keesokan paginya Rasulullah SAW mengambil kain itu, kain selimut itu, lalu dipakainya, kemudian keluar dan bersembahyang subuh, kemudian duduk. Maka ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ini tumpukan darah. Rasulullah SAW pun memegang bahagian yang berdekatan dengan tumpukan darah itu. Faba'atha biha, lalu baginda menghantarkannya dalam keadaan tergenggam atau terpegang di tangan seorang, di tangan hamba. Yang di bahagian hak dekat dengan tumpukan darah itu dipegang, dalam keadaan dipegang. Faqala, Nabi SAW pun menyuruh, disuruh apa? Ighsili hadha, basuhkan yang ini dan keringkannya, kemudian hantarkan pula kepadaku. Saya pun meminta qas'ah, yang di satu bekas saya, lalu membasuhnya, kemudian mengeringkannya. Setelah itu aku mengembalikan kain selimut tadi kepadanya, yakni kepada Rasulullah SAW. Pada waktu tengah hari Rasulullah SAW pulang dalam keadaan kain itu dipakai baginda. Babun fil buzaq yusibu thawb, ini bab air ludah yang mengenai kain. Air ludah mengenai kain. Diriwayatkan dari Abi Nadrah, katanya Rasulullah SAW pernah meludah ke dalam kainnya, lalu baginda menggosok sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Yang satu lagi itu pun seperti itu. Baiklah, kita tengok semula. Babul ard yusibuhal baul, ini bab tanah terkena air kencing. Masalah air kencing, dulu kita sudah jumpa dah, dan sudah pun disebutkan di sana lebih kurang sana. Di sini nak kita ulas sekali lagi sebagai peringatan lah, sebagai peringatan, yaitu air kencing manusia. Air kencing manusia semua sepakat mengatakan najis, kotor. Dan cara menyucikannya macam-macam lah cara. Kalau kanak-kanak baru ni yang belum makan apa-apa, kanak-kanak lelaki yang belum makan apa-apa dan masih dalam umur 2 tahun,
Setengah ulama mengatakan renjis, lempahkan air begitu saja, tapi kena buat jugalah, kena buat juga. Ini menunjukkan bahawa air kencing itu najis. Kalau hak kanak-kanak tu pun kena basuh juga, kena renjis juga sekurang-kurang. Kalau hak lain tu lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Itu berkenaan dengan air kencing manusia. Najis manusia pun begitu juga. Berkenaan dengan air kencing binatang, air kencing binatang dia ada khilaf. Kalau binatang yang dagingnya boleh dimakan, yakni halal dimakan, maka khilaf ulama sangat meluas, dari kalangan sahabat lagi sampai kepada tabi'in, sampai kepada zaman kemudian. Imam Malik dan Imam Ahmad dan ramai lagi yang lain, Sufyan Tsauri, ramai lagi yang lain mengatakan tidak najis, tidak najis kalau terkena. Tapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain mengatakan najis, walaupun yang boleh dimakan dagingnya itu. Adapun binatang yang tidak boleh dimakan ataupun haram dimakan, itu tak boleh, najis. Najis. Ini bab tanah terkena air kencing. Air kencing siapa? Kalau air kencing itu air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya ataupun halal dimakan dagingnya, bagi orang yang mengatakan ia tidak najis, tak ada masalah, tak timbul apa masalah dah lah. Ini tentu sekali nak dicerita di sini, air kencing yang mana mengikut semua merupakan najis, sama ada air kencing manusia ataupun air kencing hak lain lah, hak najis. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Abu Daud. Apa hukumnya air kencing ataupun lain-lain yang najis? Dia nak cerita tu dalam bab ni. Dia mari hadis yang menunjukkan suruh basuh, suruh curah air satu timba di atas tempat kencing tu. Satunya menunjukkan bahawa air kencing itu najis, yang keduanya menunjukkan bahawa cara menyucikan air kencing itu ialah dengan air, dengan air. Dalam bab berikutnya, Imam Abu Daud buat pula tajuk babun fi tuhuril ard idza yabisat. Tanah menjadi suci apabila kering. Kering sendiri. Ini dia nak mengisyaratkan kepada khilaf ulama di antara cara penyucian ataupun pembersihan najis itu. Sesuatu yang diterima sebagai najis dah, tapi cara nak suci itu ada khilaf. Itu tujuan dia buat dua bab ni. Ada setengah ulama mengatakan najis ni ke mana-mana pun cara nak menyucikan dia kena dengan air, cara menyucikan dia. Tapi ada pula yang lain mengatakan tidak semesti najis itu boleh suci dengan air sahaja, tak mesti, dengan benda lain pun boleh juga. Misalnya dengan kering, dengan kena cahaya matahari, ataupun lain-lain lagi. Banyak lagi cara lagi. Setengah-setengah najis itu kalau tidak berat, dengan gonyok, dengan kutih dan sebagainya boleh hilang. Terutamanya yang berjirim lah, yang ada nampak melekat ke apa ke, dengan dibuang, dengan dikorek tanah, macam-macam cara nak menghilangkan najis. Tidak semestinya dengan cara basuh. Yang berpendapat bahawa sesuatu najis itu boleh jadi hilang najisnya, jadi suci tempat itu ataupun kain itu dengan kering, ataupun kena cahaya, ataupun kena angin dan lain-lain lagi, ialah Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan ramai lagi yang sependapat dengan dia. Walaupun ini bukan pendapat jumhur, ulama, tetapi ramai yang berpendapat begini, iaitu boleh jadi suci. Inilah kita ni. Sebab apa hadis yang kedua ni menunjukkan bahawa anjing pergi dalam kawasan masjid tu duduk kencing, pergi ke depan, pergi ke belakang. Ibnu Umar kata mereka itu, yang ni sahabat tu, tak basuh sikit pun, tak basuh apa-apa.
Mana tak kalau orang pergi semaya tu dalam keadaan najis tu ada, tentu tak boleh. Lepas tu dah tak basuh. Lepas tu orang tidak guna tempat semaya kau tempat tu. Guna tempat semaya, macam mana boleh kau suci? Sucilah dia dah kering dah. Satu dia nak. Sucilah dia kering dah. Baik. Kita tengok sini. Ada seorang Arabi masuk ke dalam masjid. Arabi ni orang Ulu, orang Badui. Dia pun pergi semaya 2 rakaat. Pada tu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Kasihanilah aku dan Muhammad, jangan kasihan kepada siapa-siapa pun selain daripada kami berdua. Dia kata begitu. Nabi SAW pun dengar, mana dia tak kenalah. Dia kata engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Yang ni rahmat Allah, sifat kasihan belas Allah itu luas. Tidak kata tak cukup untuk dibagi-bagikan kepada hak lain, tidak. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Tak perlu kata lagu tu. Kalau minta untuk diberi kepada semua pun tak jadi masalah. Tidak akan jadi kurang, tidak akan jadi susah lah kepada Allah. Tidak akan jadi susah sebab rahmat dia tu luas. Bahkan kalau tak kata lagu tu pun Allah SWT sudah dengan sifat rahmat dia ni menjadikan makhluk dia gitu. Kemudian siapa dia ni, macam-macam pendapat lah, tu tak apalah. Kita tidak nak bahas. Kemudian tak lama lepas pada tu dia pun pergi ke penjuru masjid. Lalu dia pun kencing. Sahabat-sahabat pun bersegera nak pergi kepada dia tu. Pergi kepada dia. Ada yang bertempik, ada yang larang dia jangan. Macam-macam lah kata. Tetapi tak ada pukul, tak ada tolak gapo, tak ada. Semuanya dengan ucapan, dengan kata-kata sahaja. Dengan kata-kata sahaja. Tapi Nabi SAW sekadar itu pun sudah larang. Dia kata kamu diutus untuk memudahkan orang, mempermudahkan orang. Kamu tidak diutus untuk menyusahkan orang. Lepas tu dia pun kata, cuahai satu timba ataupun tempat sajilan itu zanuban, mana dekat-dekat lah, mana setimba, kita kata baldi, dekat-dekat. Cuah satu timba air. Gitulah Nabi SAW. Jadi di sini ada beberapa perkara. Hadis ini sangat besar, makna dia sangat luas. Makna dia innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Kamu diutus. Hak diutus sebenarnya Nabi SAW, tetapi sahabat-sahabat itu oleh kerana dia yang bertanggungjawab untuk membawa agama ni kepada orang kemudian, maka termasuk juga mereka itu dalam orang-orang yang diutus. Dan kita orang Islam ni pun diutus juga. Tidak kata saja, ada tanggungjawab, ada peranan. Sebagai orang yang berperanan pada bila-bila masa pun, panduan yang diberikan oleh Nabi SAW, iaitu agama kita ni perlu kita permudahkan, jangan menyusahkan, jangan memberatkan orang, jangan menyukarkan orang. Hak ni luas. Ialah kalau nak bincang hak ni pun semalam pada hak ni saja, tapi secara ringkas lah kita nak sebut. Sebab apa? Sebab Allah SWT memang nak mudah tu. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Hak tu adalah Quran. Allah mahukan kemudahan untuk kamu, bukan kesusahan. Agama yang dia bagi kepada kita bukan untuk susah, tetapi untuk mudah. Bukan untuk susah, tapi untuk mudah. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah SWT tidak membuat sebarang keberatan, kesusahan dalam agama. Tak ada sifat tu, tak ada. Sebab Allah SWT nak lagu tu. Dengan sebab itu kita pun kena bawa serupa dengan dia. Termasuklah dalam muyassirin ini, mempermudahkan ini. Jangan meliarkan orang. Jangan meliarkan orang. Di antara yang ketara lah dalam masyarakat, kadang-kadang orang tu baru ni kita sudah sebut dah,
Orang kafir tak boleh masuk Islam kerana benda-benda kecil. Tetapi oleh kerana kita besar, misalnya dia takut kalau bersunat, kita kata tak boleh kalau masuk Islam kena bersunat. Kita kata lagu tu. Itu pun mu'assirin, menyusahkan. Sepatutnya kita tak salah kata lagu tu. Biar dia masuk dulu. Lepas tu kita kira lah. Apalagi kalau dia tak selesai sama, ada mazhab kan, baru ni kita sudah jumpa tu. Ada mazhab yang mana tidak wajib khitan itu. Iaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain. Tidak wajib sunat. Tapi kalau kita nak itu juga, kita kena bagilah hikmah rakyat kebaikan dia dari segi munasabah. Dengan cara berhalus lagu tu, bukan dengan cara kasar. Bukan dengan cara kasar. Itu hak bersunat. Ada orang yang nak masuk Islam tu, dia makan bebas. Makanan dia tu biasa makan, katak lah, makan macam-macam. Kita mungkin kata ke dia, nak masuk Islam tak boleh makan benda ni haram, benda ni haram. Tak tengok dah benda tu masih khilaf lagi ke tidak. Sepatutnya kalau ada hak khilaf tak usah sebut, biar dia masuk Islam. Hak tu hak lebih besar lagi. Itu makna walam tub'atsu mu'assirin. Walaupun kita pegang, katakanlah kita ni pegang mazhab kita, cara kita pegang hak tak boleh makan benda tu, tapi apabila kita berhadapan dengan orang, kita kena melera. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Begitu juga kita tengok. Tapi masalah disiplin, masalah gapo itu pun iyalah boleh dibincangkan. Di zaman Nabi SAW orang pergi belajar dengan Nabi SAW. Tak ada baju pun ada. Selipar tu memang tak ada, biasa lah. Waktu tu selipar tu, kasut tu tak ada baju, ada pakai kain selah. Boleh pergi ngaji dengan Nabi SAW, duduk dalam masjid. Tidak kata tak beradab ke apa, tidak. Boleh ilmu sepatutnya. Maju ilmu tu siapa macam Abu Hurairah, macam apa tu jadi gubernur ni menteri besar kalau sekarang ni. Asalnya lagu tu latar belakang pengajian dia. Kalau kita disiplin tu ketat sangat, kalau tidak lagu ni tak boleh masuk kelas. Kalau tak pakai kasut putih misalnya, tak boleh masuk kelas. Gapo dia kita nak bui sebenarnya? Ilmu kau gapo dia? Menyusahkan. Bila menyusahkan tak ada pasal. Ada orang susah, orang miskin, dia tak boleh nak beli lagu tu, tak boleh ngaji. Misal dari segi pendidikan perlu kita ambil kira belakang. Hak nak sebenarnya kau dia. Kalau mengaji ilmu ni, tok guru dengan anak murid. Ilmu hak tu benda hak nak buat. Bangunan, ada pun bangunan, kau pakaian, uniform ke apa, itu benda-benda luar. Benda samping, bukan benda utama. Begitulah dalam agama kita kena tengok apa dia hak utama, agama mana? Akidah Islam. Hak tu. Hak kecil-kecil biar dulu. Kalau kita tengok orang sudah senang dah, kita nak buat peraturan, itu lain ceritalah. Tapi kita kena pandai-pandai kita tengok. Ini termasuk dalam walam tub'atsu mu'assirin. Kadang-kadang orang siapa tak sering ngaji agama. Cerita sampai dulu lah. Zaman sekarang ni pun ada lagi hak faham lagu tu. Pasal apa? Kalau nak ngaji agama mesti kena cukup kepala. Kalau nak ngaji agama mesti kena cukup kepala. Tak boleh kena pakai piah lagu ni, serbai lagu ni, kena pakai kain lagu ni. Berapa ramai budak-budak tak sering ngaji gitu. Tak ada pasal lagu tu. Walam tub'atsu mu'assirin. Kamu diutus bukan untuk menyusahkan. Hak lebih penting kita tarik, ikutlah dia mari lagu mana. Hak tu kira kemudian. Yang lebih pentingnya dia mengaji dulu. Lepas tu dia nak molek tu kemudian lah. Walaupun molek hak ni cara ni lebih molek, kita kata kita tak sah itu selalu susah, menyusahkan. Biar dia rapat dulu. Kalau tidak dia jadi liar, dia tak mari langsung. Ini semua termasuk walam tub'atsu mu'assirin. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Banyaklah lagi contoh-contoh yang lainnya, banyak. Nabi SAW pun hak ni
lagu tu juga, iaitu jangan meliarkan orang. Jadi apa yang dia larang tu, sebab orang ni kalaulah dia halau dia kejar dia, dipukul dia, jadi makna termasuk dalam menyusah. Sedangkan dia tidak tahu, dia orang jahil. Dalam menghadapi orang jahil, orang tidak tahu, kita lagu tak adil lah caranya. Barulah kita boleh dakwah orang. Kalau tidak, hak ada dah kau lari. Bukan hak tak ada kau mari dah, hak ada dah kau lari. Itu makna bu'ithum yassirin walam tub'athu mu'assirin. Dan orang ni mengikut riwayat yang lain, dia sebutkan lepas pada tu dia cerita dia tidak pernah jumpa orang seperti Nabi SAW. Dia tidak kata apa kat aku. Lepas tu dia jadi sangat sayang kepada Nabi SAW. Lepas tu kebijaksanaan pula, kebijaksanaan. Kalau halau, kalau kejar dia, kalau hambat, dia lari jadi bereceh. Air kecil tu banyak. Lagi kotor. Tak ada lah maksud kita nak tu. Kita nak jaga, nak suruh bersih. Tapi tak kena cara, kadang-kadang dia kau jadi kotor. Kita terlajak nak suruh anak kita ngaji agama, tapi kita paksa dia, tekan dia dengan benda yang dia, jiwa dia tak boleh terima. Akhir sekali dia lari je. Katakanlah contoh. Dengan sebab itu makna kita kena sederhana, pada-pada. Asal dia nak mengaji. Hak ni tak penting. Dia nak. Lama-lama dah dia besar, dah dia tua, dia mikir sendiri. Itu cara. Kita nak benda boleh, tapi kau jadi tak boleh. Pasal apa tak kena cara dia? Tak ada psikologi, orang kata. Tak ada psikologi. Hak ni pun lagu tu. Jadi kau kotor. Hak kita nak tu asalnya nak suruh cuci, jadi kau tidak jadi cuci, kau jadi kotor. Bukan setakat jadi kotor masjid saja, supaya juga anak kita tadi, kalau kita paksa lagu tu, jadi sakit jiwa dia. Jadi gila kadang-kadang. Tak ada pasal-pasal. Pasal apa? Pasal tak kena cara. Tak kena cara. Tapi kalau kena cara, tak ada apa. Dia boleh jadi seorang yang baik. Kalau hak ni ada ulama mengatakan boleh jadi kalau lah dia dikejar dia ataupun dipukul dia jadi terhenti air kencing dia, jadi penyakit pula kepada dia. Jadi penyakit kepada dia. Itu memudaratkan. Sedangkan dia buat dia sesuatu yang dia tidak tahu. Baiklah. Nabi SAW suruh curah air satu beldi ataupun satu timba. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa air kencing itu najis. Kalau tidak najis, sebab apa Nabi SAW suruh curah air itu? Itu satu. Yang keduanya, air itu menyucikan najis. Air itu menyucikan najis. Ini masalah tanah. Tanah tu dia berpasir ke, dia tidak tanah tu sepa semin ke, sepa kita kata mar-mar kita kata, hak tu tak masuk. Hak ni hak tanah, kalau curah air masuk dalam tanah. Seperti mana air kecil tu pun masuk dah dalam tanah. Curah air ke atas tu masuk dalam tanah. Jadi pada sini ulama mengeluarkan beberapa masalah. Banyak masalah lah. Di antaranya, kalau air ada duduk di bawah, air kencing mari ke atas, tu jadi kotor air. Tapi air kencing duduk bawah, kita curah ke atas, air kencing tu pergi, itu tidak jadi kotor air tu. Kita tak boleh kata dah air hak kena najis tu jadi kotor, macam mana nak jadi suci? Tidak gitu. Sebab hal ni daripada atas air tu mari kena najis itu. Bukan najis tu kena masuk ke dalam air, tidak. Jadi hak ni boleh jadi suci. Itu satu kaedah lah, satu kaedah. Hak ni masalah tanah. Baiklah, kita nak baca sini dalam kitab ni, siapa-siapa ada boleh tengok lah. Qala Ibnul Malik, muka surat 126, baris yang ke 7 daripada bawah, tak termasuk hamish di bawah tu, 7 hak syarah tu. Ibnul Malik berkata, wa inda Abi Hanifah, di sisi Abi Hanifah,
tidak jadi suci sehingga buang tanah tu, dibuang tanah. Itu salah satu cara. Fa in waqa'a alaihi syams wa jaffat, kalau kena cahaya matahari dan tanah saat dia jadi kering, ataupun hilang kesannya, tak kena cahaya matahari pun hilang kesannya, suci juga tanah tu di sisi dia, min ghairi hafrin wala sabbi ma, walaupun dengan tidak kita kaut tanah dia tu, buang dengan siku kau, dengan cok kau, buang tanah dia tu, walaupun tidak curah air, jadi suci. Qala Ibnul Humam ni maknanya ulama besar dalam mazhab Hanafi lah. Dia buat syarah kepada kitab Hidayah, kitab fiqh Hanafi yang besar. Dia kata, qaulu sahibil hidayah, pengarang hidayah kata, fajaffat bisyams ittifaqi, maka tanah tu jadi kering, tanah ataupun sesuatu yang lain jadi kering dengan sebab kena cahaya matahari, itu ittifaqi. Ini dia nak bahas dalam kitab tu lah. Kebetulan ni kata kering dengan matahari ni, sebab kata dia tidak ada perbezaan kering tu kering dengan matahari kah, atau kering dengan angin kah, ataupun kering dengan benda-benda lain. Yang dimaksudkan apa ni? Yang dimaksudkan dengan asar, tak ada kesan dia tu, yang ni hilang bau dia ataupun warna dia. Mana kalau lagu tu walaupun tidak kena air, guna air pun dia jadi suci juga. Lepas tu hadis ni dijawab lagu mana Nabi SAW suruh jiru, suruh curah air. Dia kata di sini tidak, di sini hadis ini hanya yang jelasnya menunjukkan air kencing itu najis, dan Nabi SAW suruh menghilangkan najis dengan cara yang terbaik, paling baik, paling menyucikan. Hak tu kita pun terima, kata dia. Tapi bukan air satu-satunya yang menyucikan, bukan air saja yang boleh menyucikan najis itu. Cuma di sini disebut air, bukan makna hanya dengan air saja. Adakah disebut sini tak boleh suci najis itu kecuali dengan air? Tak ada sebut lagu. Hanya dia suruh curah air, sebab air itu adalah cara ataupun bahan yang terbaik untuk menghilangkan najis. Hak tu kita terima, bukan kita menafikan boleh menghilangkan najis itu dengan air. Hak itulah yang baiknya, tapi tidak semestinya dengan air. Bukan satu-satunya air itu saja yang menghilangkan najis. Hak tu dia nak ayat. Sebab itulah Imam Abu Daud buat mari bab hak kemudian dengan kering. Dia kata cuci tanah tu dengan keringnya. Kering itu tak kira lah kering dengan sebab apa pun. Hak tu air kecil anjing tu, bukan air kecil manusia, lebih berat lagi kalau nak kira. Tak ada basuh pun, tak ada basuh, menunjukkan bahawa dia telah jadi suci. Kalau tidak jadi suci tak boleh kena basuh ke mana-mana pun, tak ada sebut basuh. Tu cerita. Ibnul Humam kata dalam hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa tanah ni tidak boleh suci dengan kering. Dia tak ada sebut. Cuma Nabi SAW suruh curah air. Itu salah satu cara menyucikan. Dia tak ada sebut bahawa tanah ni tidak boleh suci dengan sebab kering. Waqad sahha an Ibnu Umar, sahih hadis daripada Ibnu Umar. Inilah kemudian, iaitu dia kata dia pada masa muda beliau duduk dalam masjid, anjing pergi mari duduk kencing dalam masjid tu, mereka tidak curah air. Kalau kita tidak mengambil kira, kata dia, tanah tu jadi suci dengan sebab kering, ini bermakna membiarkan tanah itu dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis. Sedangkan kita tahu sahabat-sahabat ini dia duduk sembahyang dalam masjid tu semua. Masjid tu kecil, bukannya luas sangat. Dah tak ada basuh. Lepas tu apakah terus dibiarkan dalam keadaan najis segitu? Jawabnya sebab sudah suci. Sebab tu dia kata suci dengan sebab kering. Lepas tu ni pula dia kata hadis ini ni tengah hari ni, hadis Ibnu Umar tu dia kata saya bermalam di masjid, anjing dia pergi mari. Mana lama masa tu lama.
nak sampai ke pagi tutup masa orang semaya. Ada pun hak ni tengah hari dekat dah orang nak semaya. Kalau nak nanti kering boleh jadi tak ada kering. Sebab tu Nabi suruh cuai, dia kata. Kalau tidak sampai itu boleh jadi dia biarkan juga. Pokok dia kata boleh jadi dia biar. Ini sebab masa tengah hari itu dekat. Boleh jadi masa zuhur ke atau sebelum zuhur ke, dekat nak zuhur dah. Sebab tu suruh basuh. Dengan basuh dia akan masuk ke dalam tanah. Dia akan masuk ke dalam tanah. Apabila masuk dalam tanah tu suci, dia lah ada muka air mari ke atas. Dengan sebab tu hak ni hak Ibnu Umar ni pada waktu malam. Maknanya kalau masa tu lama boleh jadi kering. Boleh jadi kering, tak apa. Lepas kita kata apabila kering tu dia bau lagi, macam mana? Bau pun dia tak kira dah lah. Bau pun dia tak kira dah lah. Tak kira dah hak selepas kering. Tapi yang semolek-moleknya semua kata tak seh lah bau lagu tu. Jadi bau busuk cemar tak cara tu tak seh. Semua kata lagu tu. Dan kalau guna air itulah yang terbaik. Semua kata macam tu. Cumanya ini adalah salah satu cara. Salah satu cara sucinya. Lepas tu dia ada hadis yang lain lagi, banyak lagi. Imam Abu Daud pun dalam tajuk dia tu dia buat yang kedua ni bab tuhuril ard idza yabisat. Dalam riwayat yang lain disebutkan tuhurul ard yubsuha. Suci, jadi suci tanah tu dengan sebab kering. Ataupun tahurul ard yubsuha, menyucikan tanah tu kering dia tu. Dan banyak lagi lah yang lain. Baik, itu satu perkara. Perkara yang lain pula, kalau kita tidak mengambil kira ni, mengambil kira mazhab ni sebenarnya memudahkan kita. Mazhab banyak beza-beza ni, jangan kita pandang dengan pandangan serong. Kita pandang tak molek, jangan gitu. Sebab kalau kita pandang gitu, kita tidak akan dapat apa-apa manfaat daripada khilaf ulama. Kita kena pandang adalah tu tempat-tempat yang mungkin sesuai digunakan. Misalnya di kapet ni. Sekarang ni orang duduk guna kapet. Lepas tu kalau kena najis ke apa, ada kena akak kapet yang sepanjang ni. Lepas tu apakah dengan kita cuhai data kapet ni, masuk pergi bawah, pergi ke mana? Bawah tu ada marmar pula, bawah tu ada semen pula. Apa nak ala ke mana? Situ timbul tu. Sebab tu jangan kita kata apa-apa pendapat orang yang kadang-kadang beza dengan kita, buat kita berasa pelik. Sebab ada ketika boleh jadi kita akan bertemu dengan persoalan-persoalan seperti itu, lalu buntulah kita. Kalau semestinya maknanya kena basuh air, lepas tu kena bilah, kita panggil bilah pula, perah pula. Jenuh. Kalau tidak bilah, mengikut setengah-setengah orang lah, dia kata kalau tidak bilah, mana air tu kena lalu pergi, tak jadi. Tak cuci sama lagu tu. Apalagi kalau mengambil kira taik cicak, taik burung dalam masjid yang seluas ni, boleh jadi mari macam-macam. Lepas tu kita nak lagu mana? Sebab tu kata hak mazhab tadi, kalau kita ambil kira mazhab Malik, mazhab Ahmad yang mengatakan najis binatang yang boleh dimakan dagingnya, ataupun halal dimakan dagingnya, najis burung pati ke burung gapo ke, kita kata mari dalam Masjidil Haram, tanah haram gapo tu semua, kalau nak ambil kira dah hak biasa susah. Tapi situ ulama hak kata tak boleh pun kurang-kurangnya dia kata kerana umum balwa, yang dipakai kaedah umum balwa, jadi tak apa juga. Umum balwa tu makna suatu perkara yang sukar dielakkan. Misalnya tahi cicak, kita nak orang nak cakap bidah cicak. Lepas tu kita kata sini sikit, lama-lama banyak juga. Lepas tu kita buat apa dengan kapet? Itu persoalan. Jawabnya, kalau kita ikut ni, selesai masalah. Dengan kering, dengan hilang. Waktu tu dengan kita buat ain dia tu, zat dia tu kita buat waktu tu, lepas tu dia kering, tak ada apa dah.
dengan sendiri jadi suci. Ulama yang kata najis tu, dia kata kerana umum balwa jadi tak apa. Pasal apa jadi susah kita? Bila jadi susah dia jadi tak apa. Dia kata gitu. Dia pergi ikut kaedah tu. Ke mana-mana pun nak melepaskan jugalah. Nak melepaskan diri juga. Baik, kalau kita kata nak ambil kira hak bilah ke apa tadi, jauh sekali, payah, susah tu nak buat tu. Kapet sepanjang ni. Nak gulung lagu mana? Kalau kain hak Nabi SAW kena tadi, dia kena sini, dia pun pegang hak sini, bawa pegang sini, bawa pergi kat dia biar basuh. Tak apa lagu tu, kapet ni nak lagu mana? Kalau kita kata tak usah pakai kapet lah, kalau lagu tu payah-payah. Tak kena juga. Dia sama berubah. Apabila sama berubah, orang rasa hak ni lebih baik, hak ni lebih molek. Lepas tu ada yang mengganggu kebaikan tu sikit sebanyak tu, dia ambil jalan untuk melepaskan diri. Macam-macam cara. Dengan cara menggunakan kaedah umum balwa ke, ataupun kaedah dalam mazhab Hanafi mengatakan kering dengan sebab angin, dengan sebab cahaya matahari, ataupun dengan sebab apa pun, dia boleh sudah jadi suci. Sudah jadi suci. Kau mana-mana pun pergi situ. Itu satu. Perkara yang kedua, orang yang mengatakan mesti bilah itu pun susah juga dalam rumah, terutama dalam rumah apa ni guna kapet pelekat di semi rumah. Apa nak lah kawan, tak bilah mana lah tu. Tu satu perkara. Yang kedua, setengah-setengah rumah tu rumah batu, dia bukan tanah, tak boleh masuk tu. Kalau kita jiru air apa, jiru air atas tu pun tak masuk dalam tu, duduk terapung gitu. Siapa dia kering kalau kita tidak lap? Adakah memadai dengan lap atau tidak? Kalau nak kira ambil kaedah bilah tu, itu tidak bilah orang panggil, itu lap saja. Lap suci yang pergi perah, bubuh air pula, pergi itu pula. Dengan cara buat kita memadai ke tidak? Kalau kita tidak pakai hak memadai, yang mengatakan memadai jadi susah dalam kes-kes tadi, terutama rumah semi, rumah batu, rumah apa dia, ataupun rumah kayu pun rapat-rapat tu, kemudian dicomot cat pula, cat kilat pula. Mana yang kira-kira air tak boleh masuk ke celah tu, nak buat lagu mana? Tak dapat tidak dengan cara lap tadi. Dan lap itu sudah memadai, mana kaedah bilah tu tak boleh pergi juga, tak ada bilah situ. Sebab itulah macam dalam kitab ni dia sebut dengan cara tadi sudah memadai, dengan cara lap tadi, bubuh air, lepas tu ambil kain suci letak, lepas tu pergi perah, lepas tu bubuh air pula, itu pula kain tu ke ataupun kain lain kau tak cara lah, sampai hilang bau dia tu, lepas tu basah dia tu tak apa, dia kira suci. Kalau kita mengambil kira kaedah bilah, tak boleh pergi juga, tak boleh pergi juga. Dengan sebab itu basuh dalam mesin basuh ke apa, duduk sekali tu, kalau nak kira tidak bilah juga tu. Pasal air tu duduk genai dalam tu, bukan air pergi gitu. Dengan sebab itu kita ambil kaedah lebih mudah, sudah memadai, lagu tu pun tak apa, kalau tidak jadi susah. Dan hak dalam masjid gapo ni tak payahlah kita lap gapo pun, tak payah, cuma buat benda tu. Itu paling tinggi kalau tahi lah, kalau tahi burung ke gapo ke nampak tak sedap, basuh, buat basuh, lepas tu dia kering tak apalah, walaupun tidak bilah. Bilah tu maksudnya air berlari daripada atas pergi turun ke bawah tu hilang, itu makna bilah. Hak ni di sini tidak berlaku macam tu. Sudah memadai. Riwayat yang kedua, daripada Abdullah bin Maqil, dia cerita lebih kurang tadi juga, cuma Nabi SAW suruh ambil tanah hak dia kencing tu, siku kita kata, buat tanah. Adakah ni cerita hak tu ataupun hak lain? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan peristiwa kencing dalam masjid ni beberapa kali berlaku, bukan sekali saja. Hak ni cerita orang ni, hak tu lebih baik.
Sebab apa? Pada masa tu kencing-kencing ni maknanya tidak teratur molek lagi. Dari segi orang-orang ramai ni tidak betul-betul berdisiplin lagi, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang Badui. Jadi boleh jadi berlaku dalam masa yang begitu lama Nabi SAW berada di Madinah tu, boleh jadi berlaku beberapa kali peristiwa yang seumpama ini, tidak pelik lah. Jadi hak ni caranya iaitu suruh ambil tanah dia tu buah. Wa ahriqu ala makanihi ma'an, dan tuangkan air di tempat dia. Tuangkan air di tempat hak terkena air kencing itu. Gitu. Daripada sinilah ulama mengatakan bahawa salah satu cara untuk menyucikan tempat itu iaitu dengan kita buah. Misal kalau tanah, kita boleh cebok tanah tu buah. Kalau bawah dia tu tak sampai ke bawah, sekat atas bahagian atas buah tu sudah suci dah, tak payah curah air dah. Tak payah curah air dah. Tetapi hak ni kiranya banyak, walaupun dia ambil tu mana pergi lagi bawah, sebab tu dia suruh curah air lagi. Tapi kalau sekiranya sudah hilang habis, dengan kita buang tanah tu ataupun kita sikur, kalau kita cakur tanah tu sudah buat tak ada di bawah tu, tak apa dah kalau tak curah air pun. Itu salah satu cara. Tetapi Abu Daud berkata hadis ini mursal sebab Ibnu Ma'qil tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Babun fi tuhuril ard idza yabisat, suci tanah apabila kering. Ini cerita Ibnu Umar itulah. Dia kata dia duduk dalam masjid, tidur dalam masjid pada waktu malam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pada ketika itu masih muda belia lagi. Anjing-anjing duk pergi mari. Ini apa makna ni? Ada sini. Ada ulama mengatakan ni cerita hak dulu. Ketika mana boleh lagi air kencing anjing gapo ni tidak berat. Adapun kemudian tidak lagu tu, tak boleh. Kita kena pakai hak tadi lah, air kencing tak, hak tadi air kencing manusia pun kena tuangkan air dengan begitu setimba. Lepas tu kalau air kencing anjing lebih-lebih lagi lah. Dia kata ini cerita dulu. Ada yang jawab lagu tu. Ada yang mengatakan di sini dia katakan al-kilab tabulu, anjing kencing. Dia berhenti sekat tu. Wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid, yang hak berkait dengan zarah fil masjid ini, tuqbilu wa tudbiru, itu saja. Hak pergi mari itu saja anjing dalam masjidnya. Hak kencing tu bukan dalam masjid. Kencing tu di luar masjid, tepi masjid, dekat masjid. Dia takwil lah ke tu. Ada juga. Tetapi semua tu tak kena tu. Tak kena, tak tepat. Sebab itu ulama apabila bahas ni dia kata apa yang kita kata demu waw tu, waw ataf tu, tuqbilu wa tudbiru, waw tu ataf kepada tabulu tu, bermakna semua ni berkait dengan zaraf fil masjid tu, dalam masjid berlaku tu. Dalam masjid berlaku. Pasal dia tengok dengan pastinya bahawa anjing tu kencing di luar sahaja. Adakah anjing ni maknanya rak seperti kucing gitu? Anjing orang pelihara kau ni, kau anjing lagu mana? Nak rak dia tu maknanya tak kencing dalam masjid. Lepas tu Ibnu Umar kata kuntu abi tu, aku selalu bermalam. Mana banyak kali berlaku aku tengok lagu tu. Padahal setiap kali tu maknanya anjing tu kencing luar masjid. Tak leh hak tu. Semua ni berkait dalam masjid belaka ni. Hak kencing tu pun yalah juga. Hak pergi mari tu pun dalam masjid belaka. Inilah yang dipegang oleh ulama-ulama yang mengatakan bahawa najis itu boleh hilang dengan kering. Hadis ni nanti pegang. Satu. Yang kedua, hadis ini juga menjadi pegangan orang yang mengatakan bahawa najis anjing itu bukan najis mughallazah. Bukan najis mughallazah. Bukan najasah mughallazah. Dengan arti kita kena 7 kali basuh. Salah satunya dengan
apa nama ni, dengan tanah. Sini tak ada pun sebut, tak ada sebut. Mana dia tidak najis mughallazah. Istilah najis, pembahagian najis tu pada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tidak terima tu istilah tu. Jadi istilah pembahagian najis-najis ni pun dia ada beza juga. Jadi bagi orang yang mengatakan tidak termasuk dalam najis mughallazah, dia tengok ni hadis ni, kita nak lagu mana? Kalau najasa mughallazah tentulah berat benar ni, tapi tak ada gapo, tak ada gapo. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi orang yang mengatakan ni cerita hak dulu ketika boleh, lepas pada tu tak boleh, tak kena. Sebab apa? Cerita hak berkait dengan anjing ni dia bermula dengan berat, lepas tu dia korek. Bukan daripada ringan lepas tu kau berat. Dah, tidak lagu tu. Cerita anjing, maknanya mula-mula Nabi SAW suruh bunuh semua anjing, suruh bunuh pula. Lepas tu dia ringan sikit, anjing hitam saja. Lepas tu anjing hitam tu pun dia tak boleh juga bunuh. Mali walil kilab, dia kan, hiya ummatun minal umam. Kenapa aku nak sibuk dengan anjingnya? Anjing itu pun satu makhluk Tuhan juga. Jadi ulama-ulama ni dia nampak maksud anjing tu Nabi SAW suruh buat gini-gini tu tak ada kena-mengena dengan najis dia, kau nak banyak gapo, tak ada. Cerita lain waktu tu dengan sebab lain, bukan sebab najis dia tetapi sebab lain, iaitu Nabi SAW nak menghapuskan apa ni, kalau kita Kelantan panggil meruk, sifat meruk kepada orang Yahudi. Orang Yahudi dia tokel, ekonomi di Madinah dia pegang, dari segi ilmu pun orang rujuk ke dia sebelum Nabi SAW pergi. Jadi lama dah dia, orang Arab ni dia jadi rendah diri, perasaan rendah diri. Jadi hak tokel buat dia segala-galanya molek belakang, seseolahnya ada macam apa ni, tuah lah duduk pada benda-benda tu. Dipercaya begitu. Jadi orang-orang Yahudi ni perang anjing, jadi orang Arab pun perang anjing juga. Ada terpengaruh tadi tu. Yang ni sifat hak merdeka tu, terjajah tu, fikiran terjajah tu ada. Nabi SAW dia nak memerdekakan fikiran apa nama ni, sahabat-sahabat dia. Mula-mula dia suruh bunuh. Apabila sudah faham molek dah maksud dia, lepas tu buat apa ni, buat jaga binatang-binatang, ternakan, buat jaga tanaman. Ada dalam hadis pun sebut tu, dikecualikan pula. Hak peringkat mula-mula tu, kalau anjing ada dalam rumah, malaikat tak masuk dalam rumah. Habis 2 qira sehari amalan. Kalau perah anjing. Lepas pada tu maknanya sahabat-sahabat sendiri pun duduk perah anjing. Untuk maknanya ada kebaikan lah, tidak perah saja. Ada maksud yang ni untuk menjaga tanaman, untuk menjaga binatang, ternakan dan sebagainya. Jadi dia koreknya. Dengan sebab itu mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain yang sependapat dengan dia, dia kata anjing boleh jual beli, boleh. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis hak larang tu. Larang an thamanil kalb, naha an thamanil kalb, an ujratid dam, upah darah, apa nama ni, upah bekas. Tak boleh juga dalam hadis tu. Lepas pada tu apa ni, harga anjing, Nabi SAW tak bagi juga. Tapi Imam Abu Hanifah kata itu cerita hak dulu, ketika hak berat, ketika masa berat. Adapun kemudian tak apa. Dia bagi kot tu pula. Sebab apa? Sebab kemudiannya Nabi SAW sendiri bekas dengan Abu Taibah, dan dia bagi apa ni, berapa gantai apa di buah tamar kepada Abu Taibah tu sebagai upah dia. Kalau tak boleh mengikut hadis itu, tak boleh, apa dia bagi upah. Sedangkan dia kata dalam hadis tu, dia kata larang daripada ambil upah, kerana itu ambil darah ni, bekas ni. Dia sendiri yang buat, menunjukkan bahawa hadis tadi sudah mansuh. Tu cerita hak dulu. Begitu juga masalah anjing ni, tak boleh ambil harga dia apa ni pada ketika berat. Dia koreknya. Kalau kita kata hak ni dulu, mana kecil dulu tu tak apa, lepas pada tu jadi tak boleh, itu daripada ringan kau berat, tak kena lagu tu. Adapun dalam Islam sejarah anjing ni, dia daripada berat koreknya.
Hak munasabahnya ni kemudian kata dia. Dia bagi ikut tu. Hak boleh tu kemudian. Bukan hak boleh tu dulu. Hak tak boleh tu kemudian. Tidak. Tetapi hak tak boleh tu dulu dan hak boleh tu kemudian. Hak tu hak lebih sesuai. Kalau kita tengok sejarah apa nama ni, hukum tentang anjing itu. Apa lagi? Mengikut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kepada dia kata anjing ni mana dalam Quran pun ada sebut boleh dimakan, binatang yang diburu oleh anjing ke apa tu ada sebut. Adapun tentang najis dia ke apa tak ada sebut dalam Quran. Apabila dia pergi kejar apa nama ni, ambak binatang tu, boleh jadi terkencing, boleh jadi dia sendiri terberak, lepas tu air liur dia tu kena tu apabila dia pegang binatang tu. Hak tu dalam Quran sendiri membenarkan. Mana ada hak lebih besar lagi, hak lebih tinggi daripada Quran. Ini menunjukkan kemudiannya anjing itu tak apa. Alah kau ingat, bukan alah kau berat. Sebab tu surah Maidah, surah Ghafir tu hak tu kemudian. Begitu. Hak tak asalnya mana kerana terikut-ikut dengan orang. Orang pergi anjing, pergi anjing kata. Orang tahu orang panjang, kita orang panjang kata. Orang sanggup apa ni jalin rambut, kita jalin kata. Orang pakai lagu tu, kita pakai lagu tu kata. Kerana terpengaruh dengan dia. Tapi kalau kita ambil waktu mana yang baik yang ada pada dia, tak apa. Hak baik, hak ada faedah, tak apa. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah kata apa tak ada reganya anjing. Siapa maknanya kita boleh buat boleh buat gitu. Dah nak boleh jadi setara tu kita kena latih dia tu. Kena latih dia makan belanja. Jadi takkanlah saja. Dia kata hak tu hak larang daripada harga anjing tu cerita dulu. Ketika berat. Jadi hak berat ni hak dulu, bukan kemudian. Begitu. Jadi kita kena fahamlah masalah hukum ni, kadang-kadang dia disabitkan berdasarkan qiyas. Mana dalam hak asal tu tak ada, hukum tu berdasarkan qiyas. Jadi macam orang yang mengatakan air kencing anjing dan sebagainya ni kena basuh 7 kali, dia utamakan hadis hak basuh 7 kali tu. Hadis ni mana dia letak ke tepi dah lah. Dia letak ke tepi dah. Dia pakai hak tu, dia utamakan hak tu. Sebab dia qiyas hak lain-lain ni cerita air kencing kau dengan air liur tu, setara air liur tu hak dijilat, bekas yang dijilat oleh anjing tu pun kena basuh 7 kali. Air kencing lebih-lebih lagi lah. Itu qiyas tu. Qiyas. Tak ada mana dalam hadis yang terang yang sebut mana kena air kencing dia kena basuh 7 kali, tahid dia 7 kali. Tak ada lagu tu. Qiyas yang ada. Seperti tu juga masalah babi ke apa. Babi tu pun basuh 7 kali juga. Bukan najasah, najis dia tu mughallazah. Mengikut mazhab Syafi'i lah. Najis dia tu mughallazah. Jadi apa nama ni, kena basuh 7 kali tu ada ke dalam Quran ke dalam hadis? Tak ada. Lepas tu yang suruh basuh 7 kali juga tu, salah satu dengan tanah, qiyas dengan anjing tu lah. Jadi setara anjing tu pada suruh basuh 7 kali, babi ni lebih teruk lagi. Dia panggil berdasarkan qiyas. Manakala nak kira, kalau kita tengok nas Quran ataupun hadis tak ada. Banyak benda hukum ni gitu. Tetapi setengah ulama dia tak sah qiyas. Dia kata hak tu suku, hak ni suku, ataupun hak ni kita pakai dulu, hak ni kemudian. Kita tengok situ. Baiklah. Babul adza yusibu dzail. Ini bab adza yusibu dzail. Yang kekotoran yang terkena kain, hujung kain. Yang sebut hujung kain itu sebab biasanya terkena hujung kain. Mana kalau kena tengah kain pun tak apa juga. Serupa juga hukumnya. Hujung kain itu maknanya ekor kain ataupun bahagian bawah kain. Terutama orang yang pakai kain meleret-leret tu. Tu. Bagaimana kalau terkena? Kita tengok dalam hadis, kalau kita tengok dalam hadis ni banyak kemudahan. Itulah yang dia kata innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Waktu kitanya
Datang rumah pun tak ada budak, tak ada kau satu pun. Pakai selipar lagi. Pergi ambil air semaya tu nak pergi tempat semaya. Hak ni dah lah hadis ni cerita ni berat-berat lagi. Berat-berat lagi. Tak ada apa. Lepas tu demo tu kita tengok dalam sejarahnya, orang hak nampak tidak cara mana benda-benda tu pun dianggap sebagai waliullah, auliaillah, orang-orang yang lebih telah banyak berjasa termasuk dalam mujahidin macam-macam. Kita duk jaga sangat tu, dia sangat gitu. Kena tengok juga dari segi tu. Kena tengok juga. Babun fil adza yusibu dzain. Kekotoran yang terkena hujung kain. Hujung kain mana? Bahagian bawah kain. Itu yang dikatakan zain. Ini cerita Ummu Walad kepada Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ummu Walad ni maknanya hamba perempuan bagi seseorang. Lepas tu seseorang tu tuan dia lah bergaul dengan perempuan tu, siapa boleh anak. Jadi hamba perempuan dia boleh anak dengan dia tu orang panggil Ummu Walad dalam sistem hamba. Ummu Walad. Ummu Walad ni dia beza daripada hamba-hamba lain, tak serupa. Sebab apa? Dia tidak boleh dijual, tidak boleh apa, tak boleh. Dan anak tu jadi orang merdeka. Anak. Begitu. Tidak boleh menikah dengan orang lain. Maknanya kalau selagi duduk dengan dia tu, itu Ummu Walad. Tak apalah tu. Tapi siapa dia Ummu Walad bagi Ibrahim ni? Situ. Sinilah timbulnya setengah ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Sebab Ummu Walad bagi Ibrahim tu tidak diketahui halnya, majhulatul hal. Yani halnya tidak diketahui. Siapa dia? Dia dengan jelas tidak diketahui. Tapi bagi ulama yang mengatakan Ummu Walad dia ni nama dia Humaidah, maka dia kata jelas lah, tak apa. Jelas. Dia kata saya ni pakai pakaian labuh, lepas tu berjalan di tempat kotor. Ummu Salamah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hak selepas dia tu menyucikan dia. Hak selepas dia tu ada ke bahagian kawasan cuci lah. Lepas tu hak yang kedua ni daripada seorang perempuan dari Bani Abdul Ashhal. Dia berkata, saya berkata wahai Rasulullah. Siapa dia seorang perempuan? Tidak diketahui serupa Ummi Walad bagi Ibrahim tadi juga. Tapi hak ni semua ulama kata sahih. Sahih, tak boleh pertikaikan hak ni. Hadis yang kedua. Sebab apa? Sebab imra'atin min Bani Abdul Ashhal ni jelas dia ni sahabat. Sahabiah. Apabila dia ni sahabat, maka tak perlu dipertikaikan. Tak tahu nama dia pun tak apa. Tak tahu hal dia pun tak apa. Itu kaedahnya. Mengikut kaedah ilmu hadis, mana sahabiah ni lelaki perempuan semuanya udul, adil belaka. Kita boleh terima riwayat dia. Dia kata, qultu, saya berkata wahai Rasulullah. Jelas dah tu. Dia tu dah dengan Rasulullah. Kalau tidak bagaimana dia kata wahai Rasulullah? Adapun Ummu Walad bagi Ibrahim tadi dia bukan sahabiah. Sebab tu dipertikaikan. Adapun dia tidak pertikai. Dia kata jalan nak pergi ke masjid ni, jalan kami nak pergi ke masjid ni muntinah, yang bau busuk. Apa kita nak buat? Kata dia. Kalau hujan, Nabi SAW pun kata hak selepas dia tu tak ada kata tanah, bahagian tanah hak lebih suci daripada tu. Dia kata ada, memang ada. Dia kata hak kotor tu hilang dengan sebab hak suci. Jadi apa makna hadis ini? Adakah ini hadis-hadis ni semua ni menunjukkan bahawa Islam ni tidak mengambil berat, tidak menitik beratkan tentang kesucian, kebersihan, menggalakkan umat dia ni supaya kotor, lekat apa-apa pun ikutlah, tak cara moga suci. Adakah lagu tu nak ajar tu? Tidak. Tidak lagu tu. Tapi hak ni maksud dia di sini, setengah ulama mengatakan al-adha fil makanil qadir. Satu makna dia al-adha sesuatu yang tidak menyenangkan lah, sesuatu yang mengganggu. Tidak menyenangkan itu tidak semestinya najis. Inguh orang kita kembal, misalnya inguh orang, air ludah orang pun kita kembal. Hak ni termasuk qadir ini. Mana perkara-perkara yang mana dia berasa tak sedap lah, ataupun bau busuk. Bau busuk tidak semestinya najis. Bau busuk, dia kata kalau hak lagu tu hak bau busuk tapi tidak najis,
Kalau kena tak apa, hak selepas tu menghilangkan. Lagu tu je hilang dia, benda lagu tu. Tu yang pertama. Yang kedua, hak dimaksudkan ini memang najis, tapi najis kering, bukan najis yang basah. Kalau najis basah tak boleh, mana boleh lagu tu. Najis yang kering ni kalau dia lekat di kain, ujung kain ni, katakanlah apa nama ni, tahi lembu, tahi kambing, hak kering, dia lekat tu, dia boleh lekat di ujung kain. Apabila ladu kemudian tu dia hilang, jadi melekat dia tu adakah memberi kesan? Tu nak cerita. Nabi SAW jawab tidak. Tak apa, mana hak kemudian tu menyucikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni sebenarnya dia berasa jalan tu cemah. Sebab apa? Jalan ni tidak semua apa namanya suci, terutama zaman itu. Zaman itu kenderaan kau gapo-gapo kau binatang lah kenderaan dia lalu atas jalan tu ada berok kecil, tidak jelas bahawa hak dia tempat dia pijak tu memang betul-betul najis. Cumanya kalau hujan kau, kalau lecah sikit kau, kalau apa kau, boleh jadilah jadi tanah kalau di sana bekas najis atau bekas yang kecil, boleh jadi tercampur ke sini pasir dia tu. Yang seumpama itu dia waham, dia berasa tidak sedap, macam was-was. Nabi SAW kata hak selepas dia tu menyucikan dia, tujuan dia iaitu nak menghilangkan was-was. Kalau kamu tidak yakin hak kena pada kamu tu najis, walaupun di jalan tu ada najis, asalkan kamu jangan pijak, jangan kena lekat, dalam keadaan basah-basah tu pun lekat di kain kau, tidak jelas lagu tu, asalkan lagu tu, maka boleh jadi suci. Jangan dipakai buat was-was tu. Kalau was-was lagu tu susah kita. Kalau was-was lagu tu susah, sebab tidak jelas kita pijak najis tadi, tidak jelas juga najis tu lekat di kain, tidak jelas, cuma dia berasa dengan kain labuh dia meleret tu kena. Jadi ini dia berasa tidak sedap, tidak jelas najis tu kena, sebab jalan tu kotor begini. Nabi SAW nak menghilangkan was-was dia tu, kata hak selepas dia tu menghilangkannya, supaya dengan hadis hak telaga buda'ah dulu. Jadi sahabat kata dalam tu ada apa ni, bekas kain orang perempuan mari kotor dibuang situ, lepas pada tu anjing, bangkai-bangkai anjing apa masuk dalam telaga tu. Bolehkah kita nak ambil air semayang dengan menggunakan telaga tu? Nabi SAW kata air itu suci, tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Dulu kan kita jumpa ini semua. Nabi SAW nak menghilangkan was-was, bukan dia nak ajar kita pakat pergi tahu dalam telaga tu, lepas tu kita ambil air itulah buat ambil air semayang, bukan nak ajar lagu tu. Ini cerita zaman dulu kita tak boleh bayar ke seperti zaman kita sekarang ni. Telaga tu dengan ada apa nama ni, dengan ada dinding dia tu, dan telaga tu betul-betul terpelihara. Zaman itu telaga tu gali gitu. Kalau tempat rendah kan, kalau masa hujan mari kan air mas, bukan orang pisah pergi tahu dalam tu. Adakah Nabi SAW ajar sahabat-sahabat dia pergi tahu barang kotor dalam tu, lepas tu ambil air semayang guna tu? Tidak. Cumanya adalah termasuk ketika-ketika tu. Lepas tu apabila ada orang pergi, dia pun buang lah, bukan biar dalam tu. Jadi sahabat ni dia puasa tak sedar hati, sebab pernah masuk dalam tu benda-benda kotor tadi, takut-takut tak boleh, benda tu sudah tak ada. Jadi dalam keadaan lagu tu Nabi SAW kata untuk menghilangkan was-was, sebab air tu air mata dia sentiasa keluar kan. Apalagi kalau air tu mengikut setengah riwayat seperti yang kita sudah bicara dulu, mengalir pula air tu, lagilah tak apa. Ini was-was, sahabat tu berasa takut-takut tak boleh, nyadam lekat bekas-bekas dia ke di dinding telaga tu sikit sebanyak, tu dia berasa lagi. Itulah Nabi SAW kata air ni tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Bukan nak ayat bubuhlah bangkai, bubuhlah najis banyak mana pun air tidak jadi najis, bukan nak ajar lagu tu. Itu bercanggah dengan ajaran dia pula. Supaya juga di sini bukan makna nak suruh kita lalu pisah, lalu tempat kotor tu lalu tak apalah, moga selepas pada tu suci, nak pakai hadis ni, tidak maksud gitu. Ni kalau ada jalan tu maknanya boleh jadi ada benda kotor, ada tidak kotor, kita tidak jelas. Bolehkah tidak kita lalu di situ?
Adakah kita nak mengambil kira benda-benda halu-halu? Jawabnya Nabi SAW ajar jangan. Hak selepas tu menghilangkannya. Jadi setara tu. Daripada sinilah ulama mengatakan jalan raya, walaupun guna binatang zaman dulu, seperti zaman dulu, jalan raya tu dimaafkan. Kalau najis-najis yang ada sikit sebanyak pun dimaafkan. Kalau orang tu tak pakai kasut naik atas rumah pun tak apa, tidak jadi najis. Daripada hadis ni jadi setengah ulama mengatakan hak tadilah, hak itulah yang terbaik. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, kalau najis tu sini tu tak ada ayat basah kau kering kau. Kamu tak weh saja kata kering tu. Kalau basah tu tak apa. Kalau hak jalan raya, siapa lagu tu? Siapa lagu tu? Ada yang berpendapat. Sebab tak apa, dalam hadis hak kedua dia kata bagaimana apabila hujan. Hujan tu mana basah lah tu, bukan kering. Nabi SAW kata lepas pada tu tidak ada hal lebih molek, hal lebih baik. Dah ada, tu hilang dengan hak tu, dia pakai hak yang kedua. Dia pakai hak yang kedua. Walau bagaimanapun, mana hak terlebih baik kita jagalah. Terutama dalam keadaan ada kemudahan macam kita sekarang ni, ada kasut, ada selipar, ada gapo semua tu, dan binatang-binatang pun tidak digunakan sebagai kenderaan lagi di jalan raya, maka itu sudah jelas lah setara tu sucinya. Tak perlu kita ragu lah. Tak perlu kita ragu. Ni zaman Nabi SAW dulu, orang pakai selipar pergi sembahyang dalam masjid, pakai selipar. Hak selipar dia jalan, kasut pada juga. Hak tu kita akan jumpa lah, akan datang bila sampai masa ni. Jadi selipar ke apa tu setara sama tu. Binatang-binatang tu jadi kenderaan dia. Kalau sama sekarang ni lagilah, tapi kita tidak pakai lagi. Hak mana hak molek? Hak molek kita duduk buat ni, hak moleknya cumanya perbincangan tu ada lah, dalam hadis tu ada. Hak moleknya hak kita duduk buat dah, molek dah ni. Lebih bersih, hak lebih bersih ni Nabi SAW hak lebih bersih. Ya, dia kata gini semua ni sebab suasana pada masa dia tu hak tadilah umum balwa, payah sukar nak dielakkan. Kalau dipaksa suruh orang mesti kena berjalan pakai selipar, pakai kasut, bukan orang semuanya senang. Lepas tu kenderaan ni tak boleh, kena buat jalan suku, mana boleh nak buat lagu tu, jalan tu lah juga lalunya. Maka ikut kaedah hak asal, iaitu agama ni tidak menyusahkan kita dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana sesuatu yang terpaksa kita hadapi dan sukar dihindarkan, benda tu kotor pun dimaafkan. Itulah orang panggil umum balwa. Kaedah umum balwa dia ambil daripada hak ni lah. Ini bukan bermakna Nabi SAW nak ajar mudah-mudah, tak apa, nak suruh cemar belajar kotor. Tidak makna lah. Maknanya kita Islam ni sesuai dengan keadaan. Kalau dalam keadaan ni kita senang juga, tidak akan jadi was-was, tidak akan jadi susah. Dalam keadaan lebih bersih, lebih baik, kita tetap lebih bersih daripada orang lain. Hak tu hak naknya. Jangan sampai jadi susah. Babun fil adza yusibun na'al. Ini bab kotoran terkena na'al, selipar ataupun kasut. Tak ada habis, kena sekati. Wallahu a'lam.